Walaupun hari ini kita bercakap tentang Kwame Pak Choi, sekali lagi saya melihat saudara, bahawa dalam keadaan begini kita rakyat seronok makan limau, kalau warga keturunan Cina yam sing, makan besar. Tapi ada seorang insan yang masih lagi sepi di belakang tabir jeriji besi di penjara Kajang, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Benar, besok selalunya penjara akan memberi peluang kepada banduan-banduan untuk menerima lawatan hari keluarga. Tapi itulah keadaan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib. Dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan agar segeralah, bukan kita nak minta dibebaskan, keadilan dalam pembicaraan. Keadilan itu saya memang bersimpati saya. Sebab itu kadang-kadang masalahnya sekarang ni orang menuduh pula seolah-olah Datuk Seri Zahid tak nak membela Datuk Seri Najib. Saya ingin menjelaskan bahawa memang saya tengok banyak kiriman. Datuk Seri Zahid kenapa berlepas tangan, kenapa berdiam diri, sepatutnya dia harus ke depan membela. Dia tak boleh melakukan sebarangan kerana negara kita ni mengamalkan separation of power ataupun pembahagian kuasa. Beliau berada dalam pihak eksekutif. Diri dia sendiri pun sedang dibicarakan. Kalau dia dilihat bercakap soal mengkritik badan kehakiman, jadi orang akan melihat seolah-olah dia nak melepaskan diri dalam kes dia. Saya harap teman-teman semua, khususnya ahli UMNO, faham. Jangan kata bahawa dia tidak bersimpati dengan Tun Najib. Memang usaha sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Tapi sebagaimana yang saya katakan, selagi tidak dirubah, tidak dirombak badan-badan kehakiman ini, terutama peguam negara, ini ataupun yang kita sebut sebagai yang ada sekarang ni lah, kita peguam negara AG, Attorney General ni, terpulang pada dia lah, sama ada macam mana nak menjalankan pembicaraan itu. Sebab hari ini saya melihat warga, rakyat khususnya sudah pun mula menuturkan permintaan, dan persoalan ini diajukan kepada Yang Amat Perdana Menteri. Kerana satu ketika dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyatakan beliau mahu pembicaraan ataupun Datuk Seri Najib diadili sewajarnya. Malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah mengalami pembicaraan yang dilihat persepsi, dikatakan tempang dan sebagainya. Tapi sekarang sudah sampai masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim memperbetulkan kalau ada sesuatu yang tak betul. Itu saja. Bukan lebih daripada itu saja. Jadi dalam keadaan hari ini, yang paling penting pembicaraan Datuk Seri Najib, pertama-tama sekali mesti ada upaya membawa Joloh ke muka pengadilan. Kena bawa Nek Faizal, kena kemukakan Zeti, kena bawa suami Zeti, kena bawa wakil daripada Goldman Sachs, kena bawa mereka yang sampai 100 orang yang terlibat. Barulah dilihat pembicaraan itu adil. Kalau terbukti Datuk Seri Najib bersalah, hukumlah, tak ada masalah. Tapi warga melihat, kenapa cuma Datuk Najib seorang saja? Orang lain bebas. Nek Faizal bebas, Zeti bebas. Malahan orang menuntut bagaimana Hakim Nazlan. Kenapa masih berdiam diri? Kenapa tidak ada persoalan berhubung dengan siasatan yang katanya telah pun disiapkan? Siasatan terhadap Zeti dan juga mantan Gubernur Bank Negara juga katanya dah siap. Tapi kenapa tidak dibawa ke muka pengadilan? Ini yang dilihat bahawa rakyat menuntut keadilan dalam pembicaraan. Saya nak jelaskan saudara, bukan minta dibebaskan, tapi minta ada keadilan dalam pembicaraan. Baru kita tahu siapa mana benar tak benar, bersalah tak bersalah Najib. Dan orang-orang lain yang begitu ramai bersekongkol dalam mewujudkan skandal YNDB ini perlu dibawa ke hadapan. Selagi mereka ini tidak dihadap ke mahkamah, maka kadang-kadang orang melihat seolah kerajaan melindungi penjenayah. Penjenayah yang melakukan segala kebejatan. Saya bukan nak berjuang, cuma bila datang Tahun Baru Cina ni saya katakan, sebab saya tahu besok, pengalaman saya sebagai wartawan jenayah, besok tentulah para banduan akan menerima kehadiran keluarga mereka untuk lawatan. Jadi tentulah Datuk Seri Najib juga menanti kedatangan keluarganya untuk lawatan yang diizinkan kerana sempena Tahun Baru Cina. Waktu itu kadang-kadang belah, kenapa dia seorang? Saya bukan nak membela Najib pesih.
Saya cuma melihat bahawa keadilan dalam perbicaraan ini perlu ditegakkan. Saudara ini Pak Raizal dia kata walaupun meroyan tak boleh move on lagi ke? Ini masalahnya nak move on macam mana kita ni dalam bila perbicaraan itu dilihat. Kita merasakan bawa jolo. Dulu Ketua Polis Negara pernah mengatakan boleh cari tak ada masalah. Jolo ada di mana-mana boleh dapat. Kita ada hubungan dengan Interpol. Begitu juga Nek Faizal. Kena dibawa mereka ini. Ramai. Mereka bebas. Zeti masih lagi boleh menghadiri majlis dan sebagainya. Sedangkan Singapura mengesahkan suami juga ada. Suami Zeti juga ada terlibat. Jadi keadaan inilah saudara. Kita mengharapkan agar perbicaraan terhadap Datuk Seri Najib ini cepat disegerakan. Dan biarlah ada keadilan dalam perbicaraan. Itu yang kita minta, saudara. Nak cakap lebih-lebih nanti, orang kata contempt of court. Tak boleh, saudara. Okey, saudara. Dalam saat ini, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa ini adalah hari yang ke-48 wujudnya Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Juga saya ingin mengingatkan bahawa tinggal lagi 59 hari kita menanti hadirnya lambaian Ramadan. Namun, rakyat sudah menanti. Apakah penantian mereka tanpa penghujung? Kerana saya melihat menurut kepada Setiausaha Persatuan Sekerja KIPEC sebenarnya MTUC. Jadi menurut Kongres Kesatuan Kerja Malaysia, dia selaku agungnya Saudara Kamarul Baharin Mansur, dia minta supaya kerajaan sepatutnya memperluaskan pelepasan cukai bagi bonus yang diperoleh oleh para pekerja swasta. Jadi kalau ini dilakukan tidaklah berlaku double standard. Menurut susahnya Saudara Kamarul Baharin, beliau mengulas pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi pelepasan cukai untuk bantuan khas kewangan kepada kaki tangan awam di Kuching semalam. Katanya apa yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu langkah wajar dalam memahami kepayahan yang dihadapi oleh pekerja. Namun ia juga wajar diperluaskan kepada semua pekerja termasuk di sektor swasta. Jangan pula sektor swasta bila mereka dapat bonus, maka bonus itu nak diadakan cukai juga. Saudara? Kerana MTUC melihat perkara ini, itu melakukan pelepasan cukai sebagai satu langkah kecil daripada kerajaan. Namun, ia memberi kesan begitu besar kepada para pekerja. Dengan itu, tiada lagi lah soal layanan double standard ataupun kerajaan antara penjawat awam dan swasta. Demikian menurut MTUC. Sebagaimana yang turut dilaporkan oleh akhbar Berita Harian. Jadi, menurut Saudara Kamarul, pelepasan cukai itu membolehkan pekerja membelanjakan wang mereka untuk merancakkan ekonomi negara. Bonus harus dilihat sebagai penghargaan majikan kepada para pekerja dan ia amat dinantikan oleh para pekerja setiap tahun. Bila tambah-tambah lagi bila mereka berhadapan dengan kepayahan dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi, andainya mana-mana syarikat mengumumkan ada bonus, maka janganlah bonus itu dikenakan cukai. Cuma hari ini saya masih lagi tidak senang dengan pengumuman daripada Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Sebab dia mengatakan bahawa sejumlah 500,000 pekerja asing akan dibawa masuk ke negara ini. Katanya secara berperingkat menerusi pelan kelonggaran pengajian pekerja asing yang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini katanya bagi mengatasi kekurangan pekerja asing. Sektor-sektornya saya dipahamkan. Tapi selama 500,000 orang, saudara, bukan sikit. Saya secara peribadi saya tak bersetuju. Sebab masih lagi di negara kita ini ramai pekerja-pekerja asing yang datang tanpa izin parti. Kenapa tidak parti ini diburu, dicari dan kalau boleh diputihkan mereka. Paling tidak mereka sudah memahami budaya bekerja di Malaysia, faham masyarakat Malaysia ini bagaimana, rakyatnya bagaimana, paling tidak pun mereka juga sudah pun dapat tahu. Tak perlu lagi kita nak membuat latihan untuk dia faham tentang kerjanya.
Memang kita tahu sektor perladangan, sektor restoran khususnya, memang sekarang ni banyak restoran mamak lah saudara, nasi kandar ke apa semua, mereka mengalami kekurangan pekerja. Tetapi masih ramai lagi yang berkeliaran yang tak ada kerja. Kenapa tidak orang ini disediakan? Jangan kita, yang ada masalah. Datang lagi 500,000. Sebab dia kata bukan hanya sekadar 500,000. Besar kemungkinan akan bertambah lagi. Sampai 1.5 juta. Saya kata tak betul dah ni. Jadi ini sebenarnya saudara, situasi ini telah pun menimbulkan keresahan bagi warga, terutama anak muda. Nak bawa lagi mereka datang. Sedangkan peluang pekerjaan semakin tipis. Kenapa tidak juga dipikirkan upaya supaya ada sektor-sektor yang boleh diceburi oleh kalangan anak muda. Asalkan mereka dijamin keselamatan, sistem pekerjaan yang benar, terutama di kilang. Ini masalahnya kadang-kadang kilang juga melakukan double standard. Kalau pekerja dia datang dari luar negeri itu, orang itu ada penempatannya, ada hostel, bagaimana pekerja tempatan. Jadi saya haraplah agar V. Sivakumar memikirkan, Kementerian Dalam Negeri juga harus bertindak tegas untuk tidak membenarkan kehadiran 500,000. 500,000 saudara pekerja asing akan dibawa masuk. Sedangkan yang ada dalam negara kita ni pun dah berjuta. Cari, buru, ambil, tanya mereka bekerja di mana dan lakukan pemutihan. Kalau kita lakukan pemutihan dalam tempoh setahun, saya rasa selesai masalah ini. Tidak ada keperluan nak bawa 500,000 lagi. Datang 500,000 lagi, bagi saya akan mendatangkan masalah. Dia hadir mungkin nak bekerja dekat restoran. Tapi bila sampai kat Malaysia ni, dia kerja sektor yang lain pula. Masih lagi sektor restoran atau kedai makan mengalami masalah. Mereka datang, kononnya bekerja dekat ladang. Sama ada ladang kelapa sawit, ladang getah. Mereka kononnya datang ini dibawa untuk bekerja di ladang-ladang. Kita tahu memang ladang getah, ladang kelapa sawit memerlukan ramai tenaga kerja. Tapi mereka datang sini, sekejap je. Sebulan, 2 bulan, dah lari. Kerja tempat lain yang mencari pendapatan yang lebih banyak lagi. Ini yang sedang berlaku, saudara. Jadi saya harap Kementerian Sumber Manusia harus mengkaji aspek ini. Dan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, burulah. Kalau mereka dulu datang ke sini bekerja sebagai restoran, tiba-tiba dapati mereka kerja dekat kilang. Kenapa jadi begitu? Ini dikatakan perlu diadakan pembersihan. Saya bukan nak marah ataupun nak adu domba atau menzahirkan kepincangan saja. Tapi yang pentingnya dari segi logika saya, kenyataan V. Sivakumar itu perlu dihayati. Dan jangan kita berlapang dada saja, berlapang pandang. Ayolah Menteri Sumber Manusia. Tak boleh. Kita kena, kalau tak betul, kita buat bantahan. Sebab no one is perfect in this world. Itu je saudara. Jadi saya haraplah, kerana ramai orang, warga net khususnya menghantar kiriman pada saya, mereka minta agar kerajaan menyemak semula keputusan tersebut. Saudara? Baik. Habis cerita pekerja asing, sekarang ni kita nak tanya tentang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang mengalami serangan begitu teruk di kalangan sebahagian para pembangkang yang menggunakan media sosial. Hari-hari ada je cerita yang tak betul tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi setelah saya fikirkan, ada juga fakta-fakta yang dilontarkan itu yang boleh diperbaiki. Ya, sekarang ni banyak melihat bagaimana pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dalam media sosial yang mencatatkan bahawa terdapat senarai mereka yang memberi dana politik kepada Perikatan Nasional. Kenyataan beliau itu disiap dengan gambar dia pegang senarai list itu agak memeranjatkan warga. Namun, sehingga saat ini tiada sebarang tindakan. Apakah hanya dengan memaparkan, ini saya ada senarai mereka yang menggunakan dana derma politik. Kalau benar ada, apa salahnya tangkaplah. Takkan nak berlapang dada juga. Ini yang rakyat fikir, apakah ini hanya sekadar retorik. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sisa politiknya, pegawai clear Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memikirkan. Rakyat dah tak sabarlah ni. Nak tunggu. Sebab pendedahan demi pendedahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim agak memeranjatkan. Banyak pendedahan. Begitu juga berhubung dengan salah laku,
dalam kerajaan terdahulu. Tapi tak ada pun. Cuma yang kita lihat seorang yang dikatakan punya hubungan keluarga dengan mantan Perdana Menteri yang ditahan oleh SPRM. Bagaimana yang lain? Rakyat tengah menanti, tak sabar. Jadi sepatutnya dilakukan segera. Tapi hingga saat ini tiada sebarang tangkapan ataupun siasatan yang didedahkan. Jadi pemain-pemain sektor, sebab 2 minggu lalu, saudara, 2 minggu lalu kata alasannya tiada siasatan terhadap kononnya lah. Sebab berhubung dengan dana 600 bilion dan sebagainya, masa tu kata siasatan tak boleh dibuat. Kerana Tan Sri Muhyiddin kononnya berada di luar negara. Tapi sekarang beliau dah ada dalam negara. Apakah tiada siasatan? Rakyat nak tengok sebenarnya. Tak sabar diorang. Sebab diorang pun bengkak juga hati. Kalau betul ke begitu? Ini keadaannya saya amat mengharapkan agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak hanya berretorika dalam melontarkan kenyataan-kenyataan yang akhirnya tak ke mana. Saudara. Jadi rakyat juga tak mahu melihat, tak mahu lagi kerajaan hari ini bersikap memberi ikan. Ini juga rakyat tak suka. Bila ada masalah, beri ikan. Yang rakyat mahu, berikan mereka pancing dan ajar bagaimana untuk menangkap ikan. Maksudnya, perbaiki sektor ekonomi sebaik mungkin. Contoh bagi saya katakan, macam persoalan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Ini adalah antara contohnya di mana seandainya diizinkan mereka mengeluarkan wang ataupun dicari upaya sebagaimana yang saya lontarkan semalam, 2 malam yang lalu, gunakan wang simpanan mereka itu sebagai cagaran agar pecarum-pecarum ini boleh mendapat sejumlah yang agak besar wang untuk jadikan modal memulakan kehidupan daripada pihak bank. Itu mungkin boleh jadikan sebagai upayanya, sebagai alternatif. Jadi kenapa tidak lakukan begitu? Kalau tidak, rakyat akan menuntut. Sebab wang mereka berada dalam kumpulan simpanan pekerja, beku saja di situ. Dan kehidupan mereka bertambah tenat. Untuk memulakan perniagaan, susah. Nak memulakan kehidupan, kesan daripada 4 tahun yang lalu. COVID-19 ini setara dan juga PKP yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin waktu itu menimbulkan kesan sehingga hari ini. Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang mengalami kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, mereka mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri, beliau juga sebagai Menteri Kewangan harus memikirkan